Sekejap set up. Semua tak buat live kat rumah dia. Barang-barang merata duk. Sabar sabarun. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Allah. Anwar Riza, waalaikumsalam. Azmi Samad, waalaikumsalam. Daripada Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Penuh dia bagi. Testing mic, 1, 2, 3. Okay, dengar. Testing mic. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian, selamat malam dan salam sejahtera kepada mereka yang bukan beragama Islam. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Suara clear kat KL lah. Rosli Ismail, waalaikumsalam. Basirun Santing, waalaikumsalam. Azhar Razak, waalaikumsalam. Ahmad Zaki, waalaikumsalam. Nenek Dah, waalaikumsalam. Yu Ismail, waalaikumsalam. Yus Ismail, Muhammad Azri Salmi, Rizwan Wan, Pak O ACM, clear on Waalaikumsalam. Semua dah makan kau dah? Diharapkan semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Banyak rumah terbuka dalam waktu sekarang ni. Jadi tak sempat lah nak bersiaran tu. Duk cover rumah terbuka ya. Anwar Riza, tajuk apa hari ni? Macam-macam tajuk lah. Kita orang kata apa, ulas-ulas sikit. Fauzi berdesing ya, betul ke? Kucai, waalaikumsalam. Harap-harap sihat no ya, sihat walafiat. Tuan-tuan pun saya harap sihat juga. And Fik komen sikit pasal ayam ni atas pagar. Satgi. Saya ada juga pasal ayam ni. Saya nak sebut juga, nak sentuh sikit antaranya lah. Okay, tuan-tuan semua dah makan. Tolong share Sat. Banyak hari tak bersiaran. Ada yang mesej saya cakap, Fik dah tak mau buat live kan sekarang ni. Bukan tak mau buat live. Dia tengok juga keadaan. Kalau keadaan yang orang kata apa, yang ada keperluan untuk kita buat penerangan, kita buat live. Jadi kalau orang kata apa, sekarang ni dengan berlakunya pelbagai konflik politik dan sebagainya, kita kurang sikit, reduce. Kita tak mau jadi penyebab kepada kesengsaraan rakyat. Okey, dan komen tak mau naik pula. Komen dia sangkut sikit. Saya tak nampak. Jadi suara Fik tu, suara tak pernah okey ke? Tadi apa kata okey, Mak Azhar, waalaikumsalam. Apa kata okey tadi, betul ke ni? Suara tak okey ke? Komen lambat pula. Salam mic, ada bunyi bising Fik. Ada bunyi bising. Siapa dah ada bunyi bising ni, nak check balik ni. Saya bawa dia ke sana sikit. Saya takut dia tak masuk habis. Tak masuk habis tu dia menyebabkan dia bunyi tu. Okey. Saya test lagi sekali tuan-tuan. Tapi asal kalau tak pakai mic pun bunyi suara okey kot, jelas kot. Okey, sekarang macam mana sekarang? Sekarang okey tak sekarang? Ni sekarang okey tak?
Okey, clear. Clear lah tu. Baru ni Ismail ada buat live sebut nama saya tuan. Dah lama dah dia tak sebut nama saya. Rindu pula saya kat dia. Saya ada WhatsApp dia lah. WhatsApp dia sahabat kata, ya sahabat, saya dah reply live tu. Semalam saya ingat saya bagi tahu dia lah, kata saya nak tengok live dia. Saya ingat dia nak jawab lah tentang live saya, tapi dia tak jawab. Dia sebut nama saya balas balik, dia tak jawab. Dia suruh saya belajar ekonomi ya. Jadi bila saya buat live, saya bagi tahu dia pun tak jawab kan. Antara yang perkara-perkara yang penting lah yang dia harus terangkan adalah dasar-dasar kerajaan semasa zaman Najib dan juga dasar semasa zaman Tan Sri Muhyiddin. Tak apa, benda tu tak apa, kita biarkan kepada dia. Mungkin dia tengah study. Dia tengah study. Mungkin malam ni dia akan jawab live. Orang kata apa yang saya buat petang semalam lah, mungkin dia akan jawab petang ni. Malam ni ya. Dan dia juga ajak saya juga untuk debat. Dia ajak saya untuk debat ilmiah. Debat bukan debat nak tunjuk daripada parti mana dan sebagainya. Tu yang dia maksudkan adalah berkaitan dengan makanan kan. Ya, dia panggil food security ya. Berkaitan dengan benda tu lah. Dia ajak saya debat, insya-Allah mungkin nanti kita akan buat satu, saya tak tahu sama ada dipanggil debat ataupun forum. Saya rasa lebih baik forum. Tapi kalau dia nak debat pun okey juga kan. Kita takkan lari. Sebab sebelum ni kita ajak dia tak mau. Ni dia ajak kita pula. InsyaAllah nanti kita akan buat. Saya akan minta suruh sesiapa untuk uruskan. Nak cari moderator dan sebagainya. Pengadir dan sebagainya untuk kita buat satu debat melalui aplikasi Zoom kot, saya ingat. Jadi itulah tuan. Jadi saya bukan orang kata apa, bila saya dah lama tak buat live maknanya saya tidak mengikuti isu-isu semasa. Saya mengikuti. Jadi jangan sebut nama saya. Kalau sebut nama saya kena dia macam seru tau. Dia macam seru, dia akan keluar macam jin. Okey tuan. Itu adalah isu itulah. Saya ada beberapa perkara juga dalam live dia semalam yang saya dengar. Dia mengatakan bahawa perlunya pembubaran kerajaan sekarang ni adalah kerana dia kata kerajaan sekarang ni tidak berfungsi dengan baik dan macam-macam benda lah yang dia cakap pada zaman Najib dan sebagainya. Najib ini terbaik daripada semua benda lah. Jadi mereka ni sometimes tuan, orang UMNO ni dia tak memahami tentang Malaysia ataupun dasar negara ni. Dia tak faham struktur pentadbiran negara, dia tak faham tentang kabinet dia tak faham tentang apa tugas-tugas menteri, apa tugas-tugas Perdana Menteri. Jadi sebab itulah dia jadi terlampau taksub kepada apa yang Najib duk membicarakan. Sedangkan setiap orang Perdana Menteri dia mesti ada orang-orang di bawah dia yang cuba untuk orang kata membantu Perdana Menteri ni daripada sudut ekonomi, daripada sudut pelaburan asing dan sebagainya. Jadi masalah mereka ni bila mereka tak faham, mereka beranggapan bahawa Najib seorang je yang duk takbir negara ni. Najib je yang buat macam-macam. Sedangkan memang sudah pun dibuktikan di mahkamah tentang kesalahan yang Najib buat, dan sekarang ni dalam tempoh di Mahkamah Persekutuan. Begitu juga dengan Zahid Hamidi. Jadi dia ada juga sebut tentang nama Tok Pa dan sebagainya. Mungkin dia tak siasat. Dia kata Datuk Mustafa ni Tok Pa ni dia tak pandai buat kerja, tak pandai nak tarik pelabur asing dan sebagainya. Jadi saya rasa Ismail ni dia kena cek balik senarai kabinet 2017 semasa zaman Najib Razak lah. Sebab 2016 pada waktu tu adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Timbalan Perdana Menteri. Lepas tu dia pecat, dia rombak semula kabinet sebab dia nak cari orang hak sokong dia. Jadi Ismail ni dia mungkin perlu melihatlah siapakah menteri saya lupa lah. Sekejap tuan, bagi masa sekejap, seminit. Saya nak buka nota balik, terlupa. Dia perlu melihat baliklah siapakah menteri di Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri waktu Najib menjadi Perdana Menteri yang duk bawa masuk pelaburan asing. Jadi bila dia lihat sendiri siapakah menteri itu, mungkin dia buat live esok ataupun lusa, dia akan tahulah waktu tu Najib juga menggunakan Tok Pa
untuk menarik untuk meletakkan dia di situ dan menarik pelabur-pelabur asing untuk masuk ke dalam negara kita. Jadi sekarang ni juga atas kepercayaan kepada Tok Pa, kerajaan sekarang ni juga lantik dia juga untuk duduk di situ supaya dia dapat menarik pelabur-pelabur asing masuk ke dalam negara kita. Jadi dia sekarang duduk di ekonomi. Jadi itulah saya ada dengar semalam lah hujah Esme tu. Jadi dia kena siasat balik. Dia bila dia sebut tentang fakta material ni, dia kena bawa lah. Dia kena bawa orang kata bukti-bukti. Dia baca kat mana. Ni siapa komen tak mau naik ni Sopa saya duk cakap sorang-sorang ya. Aduh. Tak mau naik komen ni. Saya tengok di sini naik tak. Ada lagi bising. Sunan Zakaria. Waalaikumsalam. Sini tak lag sikit. Saya pun tak faham kenapa Ustaz saya buang mic saya buang mic. Okey tuan-tuan, tu saya ulas sikit lah berkenaan dengan live dia tu. Mungkin dia kena buat penerangan. Dia kena buat penerangan kepada kita lah tentang hujah-hujah tu. Bila dia tanya kepada kita, kita balas pada dia, maka dia kena balas balik lah kepada kita lah. Okey tuan-tuan, hari ni hangat isu ayam. Jadi sebelum ni lah, kalau tuan-tuan ingat live saya sebelum ni, saya ada sebut berkenaan dengan apa-apa yang ahli parlimen hari ni duk bising lah. Sebelum mereka sebut tu, saya sebut dulu berkenaan dengan perkara tersebut. Hari ni kita bimbangkan. Kalau tuan-tuan tengok laporan hari ni, kalau tuan-tuan tengok laporan dalam Surat Khabar hari ni di Selangor, kalau kita tengok daripada sudut ayam, negara kita ni dia banyak bergantung kepada import luar. Maknanya dalam negara kita ni, ayam yang dibekalkan di dalam negara kita ni hanya 40% sahaja adalah ayam yang tempatan. Lagi 60% kita ambil daripada negara Thai dan juga kita ambil daripada negara China, tuan-tuan. So bila berlakunya wabak, sebagai contohnya pada zaman Najib dulu berlakunya H1N1. Wabak apa nama? Dia panggil apa? Semua burung maka pada waktu itu di negara kita akan ada masalah berkaitan dengan ayam dan sebagainya. Begitu juga bila berlakunya masalah dekat Thai, maka negara kita juga akan kurang daripada sudut membekalkan ayam dekat rakyat. Jadi ini yang jadi masalahnya. Bila saya sebut dalam live saya tu, sebenarnya point ni kita dah study dah. Bukan kita tak study. Jadi di dalam Surat Khabar hari ni dia bagi bukti. Jadi tuan-tuan boleh pergi baca. Tak silap saya Sinar kot. Hari ni ada cerita tentang benda ni. So tuan-tuan boleh tengok kita bergantung kepada import luar ni terlalu banyak, 60%. Sedangkan negara kita mampu untuk meningkatkan pengeluaran dalam negara kita sendiri. Macam mana? Jadi kalau kita tengok dulu macam mana kita nak meningkatkan hasil getah, macam mana kita nak meningkatkan hasil sawit dan sebagainya, sebab harga minyak sawit itu meningkat, harga getah itu meningkat, maka pada waktu zaman Tun Razak dia buat apa? Dia buat felda dan sebagainya. Maka hari ni kerajaan juga selain daripada dia duk bergantung kepada luar, yang kita nampak hari ni adalah banyak bergantung pada luar. Macam hari ni Ismail Sabri bagi tahu nak hapuskan AP, kita akan hapuskan AP lebih banyak dan sebagainya. Semua tu bergantung daripada luar. Bila kita bergantung daripada luar, dia ada krisis-krisis yang lain juga. Antaranya berkaitan dengan nilai ringgit. Bila nilai ringgit jatuh, maka barang yang kita beli daripada luar tu akan jadi mahal. Sebab duit di sini kecil. Bila kita nak beli, duit mereka besar. Maka akan jadi masalah. Kenapa kita nak ambil benda-benda yang sedemikian sedangkan kita boleh buat sendiri? Jadi pada zaman Tun Razak dulu mungkin dia buat berkaitan dengan getah dan juga minyak sawit. Mungkin sekarang ni kerajaan boleh buat apa daripada sudut penternakan lembu, penternakan ayam, orang kata ikan dan sebagainya. Untuk memastikan bahawa negara kita sepatutnya dia boleh supply 80% pengeluaran. Yang dia ambil daripada luar ni cuma 20% saja. Ini akan lebih menjimatkan dan mengurangkan risiko berkaitan dengan import ekspor. Jadi ini yang sepatutnya yang kita buat, yang kita kena fikir.
hari ni ahli parlimen hari ni baru nak keluarkan hujah-hujah sedemikian. Dan minta kerajaan supaya anugerahkan. Dan kita nak tanyalah tuan-tuan. Dan tanah-tanah yang duk ada sekarang ni, yang banyak ni duk simpan buat apa? Dan kalau kita tengok hari ni bekas Angkatan Tentera Malaysia, dan mereka nak buat perhimpunan bulan 6 hari bulan 6 tahun 2022. Mereka nak buat perhimpunan sebab apa? Mereka nak menuntut tanah sebagaimana yang diterima oleh komunis dan semasa zaman Tun Razak dulu. Jadi mereka nak menuntut. So kalau boleh bagi kepada komunis tanah, kenapa tak boleh bagi kepada orang yang lain? Hari ni kita nak tanya kerajaan ni, tanah-tanah kerajaan yang dalam hutan-hutan Banat, dekat dalam banjaran Titiwangsa tu, dia nak buat apa sebenarnya? Adakah mereka hanya nak buat balak haram dan sebagainya? Dan maka inilah yang perlu kita lihat. Dan kita kena melihat semula. Dan kerajaan boleh ada kemampuan untuk menganugerahkan tanah. Ataupun dia boleh buat satu sistem ataupun modul. Yang mana dia buat 5 tahun sekali. Maknanya dia buat macam pusat latihan dan sebagainya untuk orang belajar peternakan ayam, ikan dan sebagainya. Dia buat 5 tahun. So orang tu bekerja di situ sehinggalah dia mendapat modal untuk dia membeli tanah dan memulakan perniagaan menternak ayam dia sendiri. Maknanya kerajaan sediakan tanah untuk latihan. Dekat situ adanya reban ayam, adanya kandang lembu dan sebagainya. So setiap 5 tahun sekali dia ambil penuntut ataupun penduduk baru. So orang tu duduk di situ. Jaga lembu, jaga ayam, belajar dan sebagainya. Dan dia dibayar gaji. Dia dibayar gaji selama 5 tahun. Selepas 5 tahun, dia boleh keluar. Dan dia boleh mencari tanah ataupun memulakan perniagaan dia sendiri. Lebih kurang macam tu lah. Mungkin boleh buat macam tu juga. Jadi kena usahakan hasil tanah yang ada dalam negara kita. Bukan kita biar jadi hutan. Hari ni kita duk biar jadi hutan buat apa? So orang duk kata hutan banyak, tempat tak membangun dan sebagainya. Jadi gunakan inisiatif dia. Untuk membina satu peluang yang baru dan sebagainya. Jadi hari ni kerajaan kena meningkatkan. Ada banyak benda yang kerajaan kena tingkatkan. Yang pertamanya adalah berkaitan dengan sawah padi. Yang kedua berkaitan dengan nelayan laut. Yang ketiga adalah berkaitan dengan perladangan. Dan yang keempat adalah berkaitan dengan pertanian. Jangan kerajaan bagi alasan tidak ada rakyat yang berminat. Macam tu juga apa yang dihadapi oleh pemimpin-pemimpin yang lama. Kalau nak kata mana ada rakyat yang nak duduk kat dalam kebun getah, mana ada rakyat yang nak duduk di dalam ladang sawit dan sebagainya. Rakyat di Malaysia ada 32 juta. Mungkin yang tak minat tu 20%. Mungkin yang minat tu 10%. Daripada yang minat tu 10%, dia boleh membantu daripada keluaran dalam negara kita. Ini yang kerajaan kena buat sekarang ni. Jadi jangan terlampau bergantung sangat kepada kita nak ambil daripada luar. Dan perkara ini perlu dibuat dengan segera. Sebab kita tak tahu lagi 5 tahun, 10 tahun akan datang apa yang akan berlaku. Sebab apa? Dia bukan berkaitan dengan supply and demand semata-mata. Kita kena tengok daripada skop keseluruhannya. Mungkin nelayan-nelayan hari ini tidak ada pewaris dia. Mungkin juga pesawah-pesawah yang ada hari ini tidak ada pewaris dia. Mungkin juga pekebun hari ini tidak ada pewaris dia. Mungkin juga peladang-peladang hari ini tidak ada waris dia. Apabila bapa dia meninggal ataupun apabila ibu bapa dia meninggal, maka dia jual ladang tersebut. Dia jual sawah padi dia. Dia jual kebun-kebun dia. Maka ini juga akan mengurangkan keluaran kita. Sebab apa? Tidak ada pewaris-pewaris mereka ni. Jika waris mereka tidak berminat, maka kerajaan tidak boleh bagi kata, ayah dia pesawah. Jadi apabila anak dia tidak sambung legasi dia, maka ni kesilapan pada mereka. Dia tak boleh. Macam tu. Kalau dia tak minat, kerajaan kena cari orang yang minat untuk buat.
And macam mana kerajaan nak cari orang yang minat untuk buat adalah dengan memastikan bahawa sawah, tanah ini semuanya milik kerajaan. Bila dah habis satu generasi yang tak minat, maka tanah tu dia kena serah balik. Buat sistem macam rumah PPR. Dia serah balik, ada orang yang berminat, maka mereka yang akan meneruskan benda tu. Kalau kita tak buat sistem macam ni, maka negara kita last kali habislah semua. Jadi di antara yang menganggur juga, menganggur sebab apa? Sebab kerajaan terlampau fokus untuk kerja-kerja pejabat. Kalau kita tengok hujah-hujah mereka, mereka lebih kepada, hari ni pengangguran meningkat sebab tidak ada pelabur asing. Maknanya dia kebergantungan kepada industri perkilangan dan juga dia bergantung kepada kerja-kerja pejabat swasta dan sebagainya. Nak menunggu FDI masuk, baru ada peluang pekerjaan. Maka kerajaan dia tak erti nak memikir benda-benda yang macam yang kita bicarakan ni. Hingga hari ni baru ada ahli Dewan Rakyat yang bersuara berkaitan dengan benda ni. Dan benda ni tidak kisah. Sekiranya tanah tu Rizal Melayu, maka bagilah kepada orang Melayu. Yang berkaitan dengan orang kata ladang ni, banyak orang Melayu yang buat. Kalau tanah kalau ada orang Cina yang minat nak buat sayur dan sebagainya, maka mereka tidak ada berkemampuan untuk beli tanah. Orang Cina ke orang India ke, tak kisah, mereka rakyat Malaysia. Maka kerajaan kena injek dana bagi kepada mereka supaya kita dapat memastikan bahawa kebergantungan terhadap hasil luar itu mengurang. Maknanya apa yang ada dalam negara kita ni dapat membantu rakyat. Dia dapat menggunakan lebih yang ada dalam negara kita. Kalau tuan-tuan baca daripada sudut sejarah, sebab apa Belanda nak datang ke tanah Melayu? Sebab apa Portugis nak datang ke tanah Melayu? Sebab apa British nak datang ke sini? Sebab apa? Ya, tuan menayak sikit. Sebab apa? Tak keluar komen ni banyak. Kami pun masuk live Esme. Kerajaan tak mau bantu rakyat otak kecil. Sini tak keluar komen ni. Saya pun pelik betul lah. Kena hack ke apa tak tahulah. Mereka takut. Orang kata live saya ni mereka risau. Tak keluar komen ni kat sini. Okay, tuan, waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Kucai, ni dekat sini, betul. Apa yang dia bagi tahu? Tuan, sebelum saya jawab tentang sebab apa Portugis mai sini British, ada satu komen daripada rakan kita. Betul. Sekarang ni kita tak menggunakan tanah yang kita ada. Last kali, who yang gunakan? Bangladesh, Rohingya, mereka menceroboh, mereka guna. Mereka guna. So bila orang Malaysia ceroboh, kena penjara. Ada banyak kes menceroboh untuk memulakan pertanian, kena penjara, kena denda puluh ribu. Sekarang ni yang mereka tak boleh penjara, UNCHR. Yang mereka tak boleh menangkap adalah UNCHR. Hari ni Rohingya ni dia masuk semua. Dia menceroboh. Dia tanam pokok cili, dia buat kolam ikan, dia buat reban ayam dan sebagainya. Jadi kalau kerajaan tak bagi kepada rakyat dia buat, warga asing buat berlambak-lambak. Malah kat tengah pekan juga mereka belah lembu. Jadi benda ni bagi kepada rakyat Malaysia untuk buat lagi bagus. Okey tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, sebab apa mereka minat? Sebab apa Portugis minat? Sebab apa Belanda minat untuk datang ke sini? Kalau tuan-tuan baca catatan daripada Diego Lopez de Soqueira, tuan-tuan baca tentang De Souza Coutinho, tuan-tuan baca tentang William Osborne belah utara ni, tuan-tuan baca tentang Francis Light ke, tuan-tuan baca tentang J.W.W. Birch ke, siapa saja yang tuan-tuan baca dalam sejarah, pasti mereka akan sebut bahawa tanah Melayu ini dipanggil sebagai Semenanjung Emas. Adakah disebabkan dia adanya emas dekat sini? Ataupun dalam bahasa dia panggil golden konis ke apa, tak silap saya dia panggil. Semenanjung Emas lah lebih kurang macam tu. Susah nak sebut bahasa mereka ni. Jadi sebab apa?
Memang yang pertamanya memang ada mas dekat Raub tu. Yang keduanya sebab apa? Sebab tanah Melayu ni, tuan-tuan, tanam apa pun semua hidup. Mereka bawa getah daripada India, mai bubuh di sini, naik buka getah. Mereka bawa kelapa sawit daripada mana saya tak ingat. Bawa mai, naik, subur. Letak apa pun di sini semua subur. Sebab yang ada dekat tanah Melayu ini iklim khatulistiwa. Jadi tuan-tuan letak apa pun hidup. Tuan-tuan bawa pilah apa pun. Tuan-tuan letak je kat tanah Melayu, dia akan subur, dia akan hidup. Maka sebab itulah mereka jajah. Mereka jajah kita. Mereka menggunakan hasil kita. Mereka ambil hasil hutan kita, mereka bawa balik ke sana. Mereka ambil hasil di tanah Melayu, mereka bawa balik ke British, mereka bawa balik ke serata dunia lah. Mereka bawa balik. Tetapi hari ini yang peliknya, kerajaan kita ni dia tak reti. Kalau nak kata mereka ni tidak hebat, mereka ni hebat, belajar tinggi-tinggi. Mereka berceramah tu, berfalsafah macam-macam demi Melayu. Hari ni penuh kat dalam surat khabar hari ni macam-macam. Mestilah mengagungkan bangsa Melayu, memartabatkan bangsa Melayu dan sebagainya. Adakah mereka ni memartabatkan? Mereka tak memartabatkan pun. Malah mereka sendiri tidak yakin dengan bangsa mereka sendiri. Sebab itu mereka tidak mereka tidak orang kata apa, berani untuk membuka ruang dan peluang kepada orang Melayu ataupun rakyat Malaysia ni semua untuk memperbaiki taraf kehidupan mereka. Jadi di sebelah UMNO ni ideologinya adalah sekiranya orang Melayu ini miskin, maka mereka akan menjadi ayam di dalam reban. Maka UMNO datang dengan beras, UMNO datang dengan barang basah, maka mereka akan undi UMNO. Ini adalah ideologi yang UMNO guna. Mereka memang nak rakyat Malaysia ni duduk dalam keadaan miskin, duduk dalam keadaan tidak mampu dan sebagainya, supaya mereka ini boleh jadi ayam dalam reban. Mereka tidak mahu rakyat ni terbuka pemikiran mereka. Sebab tu dalam negara kita hutan banyak. Hutan banyak dan kita tidak menggunakan benda tu semua. Okay, sekejap hantar saya nak baca komen. Ni siapa dia ni? Abik Pilah, dia nak kata kat si babi Abik Pilah, nanti kita bagi dia belah landang babi. Hidupkan kembali projek bawah lembu macam dulu-dulu. Ni saya nak tahu ni tentang ni. Abang mungkin boleh WhatsApp saya abang. Abang Zulkifli Osman mungkin boleh WhatsApp saya untuk terangkan sikit tentang projek ni. Sebab saya tak pernah dengar projek ni. Nanti kita cerita kat mereka semua. Ada komen. Buat koperasi keluarga seperti keluarga saya untuk uruskan kebun-kebun peninggalan orang tua. Ya betul abang penerangan. Abang penerangan KZ betul. Mungkin juga boleh wujudkan koperasi contoh macam nelayan laut dulu di Pulau Pinang. Dia ada. Kalau kita tengok di Tanjung, dia ada koperasi nelayan Tanjung Berhad. Jadi mereka bayar duit kepada koperasi itu untuk beli boot, beli pukat, maintenance dan sebagainya. Mungkin boleh buat juga, hidupkan kembali dan kerajaan boleh bagi injection kepada koperasi itu untuk mereka menambahkan pengeluaran mereka. Mungkin sekarang ni boot nelayan sekarang ada 100 biji, mungkin kerajaan boleh beli lagi 50 biji bagi kepada mereka. Supaya mereka boleh pergi ambil ikan dekat laut. Bila ikan tu banyak, bila supply tu banyak, supply tu banyak, demand tu kurang, maka harga akan kurang. Sekarang ni bila kita sebut tentang supply and demand, kita kena faham satu benda juga. Bukan kita pandai-pandai duk sebutnya. Dia bukan contoh macam ladang, contoh macam ikan. Dia bukan production industri. Kalau kata penghilangan, memang dia ada had dia. Hari ni dia boleh keluarkan 50,000 unit. So permintaan adalah 1,000 unit. Maka dia kena bawa naik harga lebih tinggi sebab dia hanya mampu keluar banyak tu. Tapi ikan ni lain tuan-tuan. Ikan kat laut ni bersepah-sepah. Cuma hari ni kekurangan nelayan. Kalau nelayan tu banyak, maka supply tu akan meningkat. Bila kata supply tu meningkat, demand tu kurang, maka harga akan jadi murah. Sebab apa?
Sebab mereka nak menghabiskan ikan mereka. Sekiranya mereka tidak menghabiskan ikan mereka, maka ikan mereka akan rosak dan sebagainya. Maka macam mana nak fikir? Macam mana nak meningkatkan nelayan? Macam mana nak tingkatkan orang yang tangkap ikan? Supaya ikan tu jadi banyak dan sebagainya. Maka kerajaan kena fikir, beli bot ke apa. Ikut suka nak buat apa pun. Asalkan boleh meningkatkan supply tu. Mengatasi demand. Maka harga akan turun lah. Sekarang ni masalahnya yang keluar bidi laut tu sikit. Bot pun hari ni kalau tuan-tuan pergi dekat Kuala Kedah dan sebagainya, bot hari ni pun sikit je. So nak bawa balik ikan tu bertantan yang diperlukan oleh rakyat Malaysia. Maka dia kerajaan kena beli daripada luar. Sepatutnya benda ni tidak berlaku. Kerajaan daripada dia beli daripada luar, baik dia beli bot bagi kat rakyat tempatan, suruh mereka pergi cari ikan. Lagi bagus macam tu. Ustaz Andan baca komen. Komen tak keluar. Toto Amno pun macam lembu. Betul dulu ada pawah. Mungkin boleh cerita sikit kat sini siapa yang berani masuk live untuk cerita tentang benda ni. Mungkin ramai orang nak tahu, dan juga pemimpin-pemimpin yang sekarang ni pun mungkin dia pun nak tahu juga macam mana yang dikatakan pawah lembu tu. Ini saya pun nak belajar juga. Mungkin boleh cerita. Saya ni anak muda ni, umur baru 30 tahun. Tak apa nak erti tentang term-term lama-lama. Okey tuan. Ada juga petani-petani dan juga peternak lembu yang WhatsApp saya bagi tahu, Fik tolonglah buat live. Bagi tahu, hentam sikit kerajaan, bagi viral, suruh mereka menurunkan harga makanan lembu, ataupun dia panggil apa, kalau kata pertanian dia panggil baja, kalau kata ladang ni apa dia panggil, denak, bukan denak, apa nama dia panggil, saya pun lupa apa dia panggil lah kan. Suruh dia kurangkan sikit. Jadi inilah yang dia sebenarnya, bila kita beli daripada luar, maka bergantung pada luar. Mungkin kerajaan juga boleh buat orang kata apa, baja sendiri ke, ada kilang baja sendiri, ataupun kerajaan subsidi. Bila kerajaan subsidi, maka mereka punya kos mereka ni berkurangan. Bila kos mereka ni kurang, maka mereka akan turunkanlah harga ayam dan sebagainya. Jadi ini yang perlu fikir kalau tuan-tuan baca surat khabar hari ini. Apabila kerajaan menetapkan harga shilling, bila kerajaan menetapkan harga shilling untuk ayam, maka hari ini penternak ayam merasakan bahawa mereka rugi mereka jual. Sebab apa rugi mereka jual? Sebab dah lebih daripada harga kos mereka. Harga kos mereka cecah lebih daripada RM10 dan mereka terpaksa jual RM9.85. So lebih baik mereka tak jual ayam tu, biar duduk kat ladang mati pun tak apa. Ini satu pemikiran yang tak apa betul juga sebenarnya. Jadi betul juga sebagai seorang manusia, macam mana dia nak menanggung kerugian. Semua orang nak mencari keuntungan, kita tak boleh salahkan mereka. Dan hari ni ada ahli Dewan Rakyat bagi tahu suruh apa? Suruh buka. Suruh buka daripada harga shilling tu, naikkan lagi harga shilling tu. Daripada RM9.85 naikkan RM11 ataupun RM12. Bukan macam tu. Kita kena kaji sebab apa bila kita letak harga shilling RM9.85. Tu harga dah paling tinggi dah, maksimum yang kita letak. Dan sebab apa? Dia langgak benda tu, kena panggil peternak. Maka kalau kita baca dalam paper hari ini, tuan-tuan boleh tengok sekali sendiri, peternak mengatakan bahawa kosnya mereka terpaksa tanggung untuk dedak ayam itu meningkat. Maka apabila kos itu meningkat, maka sebab itulah mereka terpaksa menaikkan harga ayam. Maka bukan kita nak suruh pergi jual, okey tak apa, kalau mereka tidak boleh jual RM9.85 sebagai kerajaan, dia bagi tahu apa, okey tak apa, jual RM12 sekilo. Ini satu benda yang bodoh, maka rakyat akan tertekan. Maka kerajaan kena fikir, okey dia naikkan harga, dia tak boleh nak jual RM9.85 sebab apa, harga dedak ayam meningkat. Maka kerajaan kena kaji mekanisme apa yang ada, sama ada untuk subsidi baja dan sebagainya, subsidi dedak dan sebagainya. Bukan nak suruh kalau macam tu mudahlah. Oh, you tak boleh jual RM9.85. Okey, kita naikkan RM12. Okay, you jual RM12.
Jadi yang terseksa rakyat, yang tertekan rakyat, sedangkan isu dia kecil saja. Kan? Mungkin kerajaan boleh meletakkan harga shilling dekat dedak ayam tu juga. Makanya orang yang supply dedak ni, dia tak boleh jual harga yang lebih tinggi. Kan? Maka apabila dedak ayam ni, dia tak jual tinggi, dan dia jual dengan harga yang lebih murah, kan? Maka penternak ayam ni akan dapat untung yang lebih sikit. Dia adalah untung sebab dia punya kos dia dikurangkan. Barulah dia boleh jual ayam tu RM9.85. Kalau tidak, dia kena jual lebih daripada tu. Dan yang terseksanya adalah rakyat. Itu yang jadi masalahnya. Hang duk sibuk sembang bumpan-bumpan melingkup ekonomi negara adalah sejak PH mengambil alih pemerintahan. Ni dia tak tengok live saya semalam. Dia tak tengok live saya semalam. Kita suruh ni jawab, apa Ismail jawab pun tak boleh, dia nak tolong jawab. Siapa perintah pun sama aja lah, cakap je pandai. Bila dah bagi kuasa pun tak buat. Lompat parti sana sini. Okay, tuan, geng trooper UMNO sudah masuk ke dalam live saya. Mereka masih lagi ada nilai ketaksuban kepada Najib mereka itu. Tidak ada apa-apa. Tiba-tiba Muhammad Mat Taib, dedak banyak import dengan nilai duk jatuh, harga dedak berlipat kali ganda. Itulah tuan-tuan, pasal dedak ni saya tak siasat lagi. Saya rasa saya nak kena study lah. Dedak ayam ni bahan apa dia guna? Adakah negara kita tak boleh buat dedak sendiri, nak kena import daripada luar? Saya nak kaji. Saya nak pergi cari 2-3 orang penternak ayam, ladang ayam yang besar. Saya nak buat study case. Saya nak tahu dedak ayam ni dia guna apa? Pelet apa? Adakah benda ni memang kita kena ambil daripada luar negara? Ataupun kita terpaksa ambil daripada luar negara kerana negara kita tidak ada orang nak buat. Kalau negara kita tidak ada orang nak buat, kena wujudkan bagi ada orang tu boleh buat. Macam gula juga dulu. Macam beras juga dulu. Kalau kata kita nak gantung pada pesawah-pesawah yang kecil-kecil ni susah. Lepas tu kita buat apa? Bernas. Himpun semua beras. Senang boleh supply seluruh Malaysia. Macam gula juga. Dan sebagainya. Macam tu dedak juga. Kalau tidak ada, kena wujudkan supaya ada orang yang buat. Maka dia akan kurang dia punya kos dia. Tak apa, benda tu nanti bagi masa kat saya nak study dulu. Dedak banyak diimport dengan nilai duit buat daripada jagung. Mereka salah supply dedak. Orang bagi dedak kat ayam, mereka bagi dedak kat macam. Dia lah ni tuan-tuan. Kita duk beli daripada luar ni sebab apa? Sebab apa kita duk beli daripada luar? Kita duk beli daripada luar ni sebab ni lah. Hak kroni-kroni ni nak makan untung. Tu je. Kalau direct kepada penternak, mereka tak boleh nak untung. So macam mana mereka nak ambil duit atas angin? Jadi inilah orang-orang politik yang mengharapkan duit atas angin. Macam mana mereka nak buat? Mereka deal dengan syarikat luar negara. Mereka boleh dekat luar negara mungkin $250,000. Dia boleh. Dia buat balik Malaysia berapa? $300,000. So dia untung lah kat situ $50,000. Tu je cerita dia sebenarnya. Dia nak untung. Tu yang minat sangat dengan import daripada luar tu. Tak mau nak buat dalam negara kita. Mindset orang tu, orang kata nak pilih pemimpin, pilih hak sekolah. Kalau pilih pemimpin hak tak sekolah, dia kerja dia apa? Kerja dia adalah dia fikir macam mana nak menyamun. Macam mana nak jadi senang. Okey tuan, teruskan perkongsian. Saya buka pada siapa yang nak berbisi, boleh berbisi dengan saya. Lama dah tak berbisi dengan orang. Barang mentah perbuatan dedak semuanya kat bahan utama kat Malaysia. Cuma kita tak beri kelulusan dan lesen perbuatan. Tak apa, nanti kita akan study ya Abang Remy Perkasa. Abang daripada Perkasa kan? Nanti mungkin kita boleh join venture dengan NGO Perkasa, kita bawa isu ni. Mana tahu kita bawa isu ni, kerajaan bagi kepada orang Melayu kita untuk buat kilang dedak ke?
Daripada perkasa, nanti kita bincang. Bagi saya buat study case tu. Kan? Kena ni juga. Kalau tidak, tuan-tuan, anak cucu cicit saya esok akan merasai benda ni. Duk fikir siapa harga barang naik ni, mau tak naik. Semua nak ambil daripada luar saja. Sopan negara kita ni tidak ada kemampuan untuk buat apa-apa. Dan di Malaysia ni kerja dia apa, tuan-tuan, dah kerja dia? Kerja puak-puak UMNO ni, kerja nak jatuh kerajaan lah. Tiap hari bubar parlimen tu, kerja mereka fikir. Dan mereka fikir macam mana mereka nak jadi menteri. Mereka fikir macam mana mereka nak menang pilihan raya. Mereka fikir macam mana mereka nak hentam duit rakyat. Mereka fikir bila mereka jumpa kesusahan, macam mana mereka nak kutip cukai daripada rakyat. Itulah kerja mereka nak fikir pun, bukan ada kerja lain. Kan? Itu kan jadi masalah tu di Malaysia ni. Sebab berpolitik tu lebih. Rakan kita seorang tu, sahabat saya daripada Lumut, sama juga. Duk cerita pasal ekonomi. Ingat kan nak bagi penyelesaian. Apa penyelesaian ke atas nilai mata wang hari ni rendah dan sebagainya. Kita pun dah dengar. Dia bagi apa? Solving method. Nak selesai senang. Kita bubar parlimen bagi UMNO menang. Allah Akbar, saya kata. Sama jugalah tukar pergi siapa pun. Sekarang ni hak kerajaan duk ada sekarang ni. Perdana Menteri UMNO. Buatlah dasar-dasar. Kalau kata dia buat membantu rakyat macam ni, orang sokong dia pun tidak ada masalah sebab dia mendekati rakyat. Bukannya duk buat hari ni ugutan kepada rakyat. Nak benda ni sokong mereka. Nak benda ni sokong dah. Waktu hang jadi kerajaan hang buat baru rakyat nilai hang. Tapi kalau masa hang jadi kerajaan hang tak mau buat, lepas tu hang nak suruh apa? Nak benda ni kena sokong kami lu. Macam tu dia ugutan kepada rakyat. Taufik buka PC lah. Asal idea JB dengan perkasa tu memang mantap. Harap dapat execute. Negara ada kemampuan tapi YB yang tak ada kemampuan nak tolong. Pasal gaji minimum pula Fik, barang naik akibat gaji minimum 1,500, tak semua sektor dapat kenaikan. Ini pun menipu besar ke pasal gaji minimum ni. Tak ni memang VC memang kita buka, sentiasa buka, saya bagi takkan nak bagi kat MB Kedah ajak kot. Apik kot, esok boleh pergi lah rumah terbuka MB Kedah. Saya nak pergi kot, saya dapat maklumat tadi. Esok rumah terbuka dia di rumah terbuka MB Kedah. Saya baca balik mak, tak ada dekat saya punya ni, ada kat handphone satu lagi ni. Tak silap saya MB Kedah buat rumah terbuka pada 23 hari bulan. Tapi tak ada kat handphone ni, ada kat handphone saya tengah duk buat live. Mungkin besok kita boleh jumpa di sana. Siapa yang pergi di rumah terbuka dia. Gaji minima. Sejak tuan saya duk baca komen kat sini. Esme Palata Yuk Kedah dia sahabat saya tu. Esme ni orang yang bagus, dia rajin study walaupun umur dia dah meningkat. Tapi masalahnya dia tak suka terangkan apa dia ada study. Dia study, dia tahu macam benda tu. Tapi dia kena cari hak mana nak bagi orang sokong Barisan Nasional ni. Salah. Kalau cerdik, saya tak kata dia tak cerdik. Dia grade tinggi daripada saya. Dia punya pointer dia 3.8. Dia graduasi, pointer dia 3.8. Ke atas. Maknanya di sini dia memiliki otak yang cerdik. Walaupun dengan usia yang lanjut, selalunya orang 40-50 ni payah dah nak belajar. Yang ambil PhD pun berapa orang saja. Tapi dia boleh belajar lagi. Dia 40-an tak silap saya. Jadi dia mempunyai otak yang cerdik dan juga pembacaan. Kalau tuan-tuan tengok daripada sudut live dia, dia menterjemahkan apa yang dia belajar tu dengan elok, dengan lancar, tak gagap dan sebagainya. Maka dia kena gunakan kelebihan dia tu untuk menceritakan kebenaran kepada rakyat. Dia kena tegur pemimpin dia. Kalau dia sayang UMNO, dia kena tegur. Saya tegur orang dalam bersatu sampai mereka ajak saya nak bergaduh pun ada. Maka dia kena tegur. Dia kena cerita, saya baca macam ni, kenapa MB tak buat macam ni? Saya baca macam ni, kenapa Najib tak buat macam ni? Dia kena terang, dia kena tegur pemimpin dia baru betul. Ini dia hanya beri teguran daripada sudut pandangan politik saja. Dia tegur daripada sudut strategi berpolitik. Dia tak tegur daripada sudut dasar. Sedangkan dia ada knowledge tu. Ni yang jadi masalah dia tu. Dia duk abang, kalau kita bubar sekarang ni, kita boleh menang kerajaan daripada sudut taktikal. Sebab baru lulus KWSP, rakyat masih ada duit dalam tangan dia.
Dan kalau kita tunggu lama, rakyat dah habis duit, rakyat akan terkesan dengan ekonomi sekarang ni, maka rakyat akan menyalahkan Barisan Nasional UMNO dan sebagainya. Daripada sudut taktikal dia pergi ke arah tu. Dia tak pergi daripada sudut apa pembacaan yang sebenar. Ini yang jadi masalah Ismail. Saya bukan tak selut dia, saya selut. Antara banyak-banyak setro UMNO, yang saya engage hanya beberapa orang saja. Antaranya adalah Ismail sebab dia ada knowledge dengan Lokman. Tahu dah memang merapu 24 jam. Dia meniaga setel boleh. Lain benda tu dia tak boleh buat. Jadi yang saya ada engagement ni hanya dengan beberapa orang saja. Yang betul ada pengetahuan. Yang mereka cakap kita tahu mereka ada pengetahuan. Tetapi mereka letak barriers kat itu. Apa barriers yang mereka letak kat itu? Kalau mereka ucap fakta yang sebenar, maka orang tidak akan sokong kepada parti mereka. Ini salah. Tegur pemimpin tak salah. Kena tegur. Kena bagi tahu. Kalau kita tengok nak ambil satu contoh yang amat baik, kita ambil pada zaman Tun dulu. Tun seorang pemuda berumur 35 tahun. Pada waktu tu dia tulis surat kepada keturunan raja. Dia tulis surat kepada Tunku Abdul Rahman. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin yang selepas daripada Tun sendiri. Najib Razak sendiri pun gegak istana. Jadi sebagai orang muda ni dia kena ada keberanian. Berani untuk apa? Berani tegur pemimpinnya. Kalau dia tak berani tegur pemimpin dia, kita nampak dia macam apa tu? Saya kata dia macam singa dalam zoo. Singa dalam zoo ni nampak garang. Kita nak ambil gambar pun nampak garang dan sebagainya. Tetapi singa dalam zoo ni ada tuan belah dia. Dia duduk dalam tu ialah dia garang dan sebagainya. Bila tuan dia mai, jadi baiklah dia boleh belai, boleh bagi dia makan dan sebagainya. Jangan jadi singa dalam zoo. Jadilah singa ataupun harimau dalam hutan. Garang dia tu gerun. Orang tengok dia tu gerun. Dan orang nak pergi dekat dengan dia gerun. Sebab dia takut kena baham dan sebagainya. Jangan duk jadi singa dalam zoo. Bagi tahu dia. Itu lelang Ismail. Korang berakal. Bekas haskah atau apa. Isu gaji minimum, tuan. Isu gaji minimum sebelum ni saya sentuh. Dia yang jadi masalah ni. Sebab tu saya kata, Perdana Menteri hari ni, masa PRN, dia nak gula-gulakan rakyat. Dia nak bohong rakyat. Dia kata, okey, kita akan bagi gaji minimum kepada semua sektor. Tapi kalau kita tengok daripada sudut kemampuan, kalau kilang-kilang yang besar, macam Nestle, macam kilang apa lagi? Kilang Ajinomoto kan. Tu pun Nestle juga. Massimo kan, kilang Gardenia, Proton, kilang bagi Itachi. Tu depa boleh sebab mereka punya kilang depa tu besar. Kalau kita tengok daripada sudut kedai-kedai kecil macam Apek repair motor, kedai goreng pisang Makcik Kia, lepas tu apa lagi? Restoran makan restoran Thai Pak Saleh. Lepas tu apa lagi? Macam-macam lah kedai-kedai yang kecil-kecil ni. Industri pelancongan. Maka mereka ada masalah untuk mereka bagi gaji 1,500 ni. Jadi apabila mereka nak bagi gaji 1,500 ni, mereka terpaksa kurangkan pekerja mereka. Sebab apa? Sebab sekarang ni zamannya banyak owner-owner syarikat ni mempunyai tanggungjawab yang besar. Dia mempunyai komitmen yang tinggi. Nilai mata wang jatuh, lepas tu baru keluar baru nak memulihkan diri daripada pandemik dan sebagainya. Maka kemampuan untuk meningkatkan gaji tu tak boleh. Jadi kerajaan nak mengelakkan daripada nak memberi bantuan kepada rakyat pada zaman Ismail Sabri, maka dia mengumumkan sesuatu tanpa dia berbincang dengan persatuan-persatuan peniaga, tanpa dia berbincang dengan SME owner, tanpa dia berbincang dengan NGO-NGO, maka dia umumkan tu hanyalah gula-gula. Maka hari ini rakyat duk tuntut gula-gula dia. Bila rakyat duk tuntut gula-gula dia, maka akan ada satu pihak lagi yang terkesan. Antara dia SME owner. SME owner ni orang yang paling terkesan sekali. Sebab apa? Tuan-tuan fikir hari ini, mereka bayar staff-staff mereka yang packaging dan sebagainya. Hari ini mungkin mereka bayar dalam gaji 1,000. Mereka bayar dalam gaji 1,200 dan sebagainya. Bila kerajaan suruh tingkatkan 300, mereka terpaksa kurangkan pekerja mereka. Sebab mereka tidak berkemampuan untuk meningkatkan gaji staf mereka semua. Jadi dia akan jadi juga konflik kat sini. Antaranya adalah mereka-mereka
yang masuk dengan sijil diploma dan juga degree, mereka akan turut minta kenaikan gaji. Hari ini diploma punya gaji 1,800. Jadi SPM punya gaji minimal 1,500. Jadi diploma akan minta untuk naikkan gaji dia kepada 2,200. Macam tu juga dengan degree. Degree minimum punya paid hari ini adalah 2,200. Maka mereka juga akan minta. Maka bila tidak ada pengkajian nak gula-gulakan rakyat, maka hari ini jadi masalah lah. Jadi bagi isu kenaikan gaji minima ni, saya rasa masih belum sesuai dalam keadaan sekarang ini. Untuk meningkatkan gaji minima tu, untuk meletakkan masalah kerajaan kepada rakyat. Ini yang jadi masalahnya. Jadi isu gaji minima ni kerajaan kena jelaskan dengan baik. Ismail Sabri kena buat penjelasannya sebaiknya, bukan untuk menggula-gulakan rakyat. Jadi hari ini kena fikir, dalam keadaan sekarang ni semua orang susah. Semua orang susah. Bila kita sebut tentang SME owner, mereka adalah M40, B40. Mereka tak sampai TN20. Mungkin ada 2-3 orang di antara mereka yang sampai kepada TN20. Tapi kalau kata TN20, mereka tak start medium business, dia tak start micro business, dia tak start small business. Jadi mereka-mereka ni adalah golongan-golongan rakyat marhin macam kita, peniaga-peniaga pasar malam, peniaga payung dan sebagainya. Maka mereka ni adalah kumpulan yang paling terkesan amat sekali. Jadi inilah yang perlu diperbaiki semula, kesilapan yang dibuat oleh Perdana Menteri daripada UMNO ni. Jadi itulah kalau kita tengok hari ini ada debat, tak silap saya, berkaitan dengan biokrasi dalam JKM, zakat dan sebagainya. Maka kerajaan dia kena memperbaiki benda tu. Sebelum dia nak meletakkan. Memang sedap lah tuan-tuan dia nak sebut. Kalau saya jadi owner business, ni saya dengan Ustaz Khalid. Baru nak start business, barber. Kalau kata saya ni sebagai owner business, orang masuk kerja saya nak bayar 1,500 dengan medium business. Mampukah saya? Buat business pula dekat Ampang dengan sewa kedai 1,000 lebih, dengan renovation dengan apa segala ni. Lepas tu nak bayar gaji minimum 1,500. Mampukah saya? Mesti saya tak mampu untuk buat macam tu. Jadi inilah yang Ismail Sabri kena jelaskan semula kepada rakyat. Singa sarkas. Terbaik pada singa dalam zoo. Puak-puak Bangla memang kerja kilang dapat basic 1,500. Seronok gila ya, betul ya. BN cekik darah. Muhammad Sani, waalaikumsalam. Okey tuan-tuan, siapa nak bisi dengan saya boleh bisi ya. Saya buka untuk berbisi. Siapa yang nak berbisi dengan saya? Siapa nak bisi dengan saya boleh ni ya. Boleh bisi. Maaf, hari ni line teruk sikit ya. Lee Abdullah Sli, kata kerajaan banyak hutang tapi allowance dan gaji menteri-menteri naik lagi setahun. Sampai 2 kali naik gaji menteri-menteri kalau gaji rakyat ditangguhkan. Muhammad Sani, 5 orang pekerja baru bayar 1,500. Ya betul. Saya faham 5 orang pekerja bayar 1,500. Adakah 5 orang pekerja ni tak libatkan SME? Dia melibatkan. Jangan kata tak melibatkan. Kalau kata dia buka kedai burger, sebiji kedai burger dia 2 orang bekerja, dia buka 5, ada apa 10, maka dia kena naikkan 1,500. Adakah dia mampu? Hari ini orang kerja kedai burger hari ini baru dibayar gaji, saya kira kalau kita tengok daripada sudut harian paling tinggi lah. Baru dibayar gaji lebih kurang 1,900 ke 1,000 ringgit. Tukang masak baru lah. 900 ke 1,000 ringgit sebulan kalau kita ikut lah. Daripada hari meniaga dan sebagainya. Jadi adakah dia nak pergi walk naik sampai 300 ringgit? Jadi 2 orang. Maknanya satu kedai burger, dia kena bayar 3,000 ringgit. Kalau dia ada 5 stall, berapa banyak dia punya komitmen dia? Dia terpaksa tutup lah lagi 2 stall nak kurangkan. Tu saya kata tu dia kena kurangkan pekerja dia, nak elak daripada bayar. Satu, yang pertamanya adalah nak kurangkan kos dia punya gaji dia tu. Untuk dia bayar gaji. Jadi ni yang jadi masalah. Sebab sekarang ni mereka bayar mengikut kepada jenis pekerjaan. Apa kerja yang dia buat.
Kalau ikut kepada pengumuman Ismail Sabri, semua basuh pinggan pun 1,500 dengan main-main. Man, dia tak kira dah. Dia balon serupa dia ya. Jadi ni dia kena buat klasifikasi. Contohnya macam sekarang ni. Gaji diploma 1,800. Dia kena tengok. Jadi kalau kata dia masuk kerajaan, dia ada dia punya statistik dia. Kalau dia ada sijil kejuruteraan, gaji dia akan plus RM400. Kalau dia ada IT akan plus 400. Kalau dia ada kedoktoran akan plus 500. Lebih kurang macam tu. Swasta juga kena macam tu. Kalau dia ada sijil kejuruteraan, kena naikkan. Kalau walaupun dia masuk kerja sebagai manager sebagai contoh. Tidak ada kena mengena dengan apa yang dia belajar. Tapi kalau dia masuk untuk atas ada sijil kejuruteraan, kena plus gaji dia. Macam juga masuk dalam sektor kerajaan. Hak ni yang mereka kena menilai semula benda-benda ni semua. Okay, tuan Okey, tuan. Ada yang nak bising dengan saya ke? Tok Nordin ada, Tok Din. Ataupun dia tidur dah. Hari tu dia kata ada banyak benda nak cakap, ada banyak benda nak cakap kan. Tok Nordin dah lah ni ya. Saya tag nama dia. Bila PM tak cukup sekolah macam ni lah jadi negara, apa beza dengan awak Johor Ponorogo? Ada satu lagi yang mereka rajin duk sebut tu. Mereka duk sebut tentang apa? Rasuah kan. Ini yang bersatu roti sebut. Rasuah ni tuan-tuan, bukan rasuah nilai yang kecil tau. Dia tak kira lah pemimpin sebagus mana pun seorang pemimpin tu. Kalau dia melibatkan diri dia dalam jenayah, dalam rasuah dan sebagainya, maka kita kena tolak dia. Kalau kita nak guna prinsipal yang UMNO pakai sekarang ni, perogol pun boleh jadi Perdana Menteri. Penagih dadah pun boleh jadi Perdana Menteri. Apa lagi yang boleh jadi Perdana Menteri? Perompak boleh jadi Perdana Menteri. Peliwat boleh jadi Perdana Menteri. Semua boleh jadi Perdana Menteri. Asalkan daripada pengaruh dia saja. Kalau kita nak pakai apa yang UMNO cakap sekarang ni. Macam Esme, macam Lokman kata, ni duk sebut pasal rasuah. Zahid rasuah, Najib rasuah dan sebagainya. Tetapi ekonomi pada zaman mereka baik. Maka macam tu, kalau dia seorang perogol, ekonomi pada waktu itu baik, maka dia juga layak untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi ini tak boleh diterima. Dia bagus macam mana pun dia takbir negara, dia ekonomi sebaik mana pun dia jadi dia mentadbir negara pada waktu itu, kalau dia melibatkan diri dalam jenayah, maka kita kena tolak dia. Rasuah dia ni bukan sikit. Ya memang mungkin dia bantu rakyat 10 juta, tapi dia ambil wang rakyat lagi 10 juta, macam mana pula? Macam ni ratio dia. Dia bantu 10 juta orang rakyat. Dalam masa yang sama, dia ambil hak 10 juta orang rakyat lagi. Nak mudah lagi faham tuan-tuan, saya bagi macam kek dia atas. Dalam satu kek tu 20 juta orang. Kek tu dalam sebuah pie ataupun kek tu ada 20 juta orang. Najib bantu 10 juta orang. Peruntukan yang ada untuk bantu 20 juta orang. Dia bantu 10 juta orang, tetapi lagi bantuan kepada 10 juta orang lagi tu dia ambil masuk dalam poket dia sendiri. Adakah orang macam tu kita nak jadikan dia sebagai seorang Perdana Menteri? Kalau ikut kepada falsafah yang UMNO bagi tahu, dia boleh jadi Perdana Menteri sebab dia bantu 10 juta orang ni. Tak boleh. Sebab apa? Sekiranya rakyat menolak Najib ni, maka bantuan yang ada untuk 20 juta orang ni boleh dibagi kepada 20 juta orang. Itu yang berlaku pada zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bila dia tak ambil duit rakyat, bila dia memulangkan hasil kekayaan negara kepada rakyat, maka rakyat semua menikmati benda yang sama. Mana ada timbul isu, ada rakyat yang tak dapat grant prihatin khas. Mana ada isu rakyat tidak dapat BPR. Mana ada isu rakyat tidak dapat BSS. Kalau tuan-tuan tanya kepada zaman Najib, berapa banyak laporan rakyat tak terima BRIM. Sebab apa? Macam saya bagi tahu kepada rakyat, BRIM untuk 20 juta orang rakyat. Tetapi masalahnya dia bagi 10 juta lagi dia samun. Nah, ini yang kita nak tolak dia.
Waalaikumsalam. 2 hari lepas ada seorang setiausaha PM naik helikopter untuk memenuhi jemputan hari raya. Macam mana? Tolong komen. Memang tidak boleh diterima lah. UMNO macam tu, Rosmah pun naik private jet. Macam kena blok je, Fik. Kena blok tu maksud dia macam mana tu? Pilih pemimpin macam pilih menantu. Guard 1,500 termasuk OT 4 jam, jumlah 3,000. Kerja hari public dan off day 4 hari dalam sebulan. Jumlah gaji guard Nepal, guard lokal lebih kurang 4,000 sebulan. Kalah gaji pegawai kerajaan. 6 hari bulan 6, 8 pagi, bekas polis mungkin akan bersama veteran bagi sokongan ni. Jadi saya tak dapat lagi yang tu. Saya tak dapat lagi dia punya jemputan itu kat mana dan sebagainya. Tapi insyaAllah saya akan turun. Jadi ada orang kata apa, gaji guard. Sebab tu kita minta kerajaan untuk mengurangkan warga asing. Siapa yang fight tentang warga asing? Saya nak tanya tuan-tuan. Saya pergi Langkawi, orang kenal saya benda apa? Orang bukan kenal saya berpolitik. Saya pergi Langkawi 2 kali dah. Bulan ni saya pergi 2 kali. Sekali saya pergi dengan Ustaz Khalid untuk bersuluk. Yang pertama saya pergi dengan keluarga saya. Orang kenal saya di Langkawi, saya pergi sewa kereta, orang kenal saya. Saya pergi naik boat, orang kenal saya, orang tanya saya, ni Fik Halim, saya pergi makan, orang kenal saya. Tapi mereka kenal saya atas apa? Mereka tak kenal saya orang Barisan Nasional. Mereka tak kenal saya orang Bersatu. Mereka tak kenal saya orang Perikatan Nasional. Tapi apa yang mereka kenal saya? Mereka kenal saya fight hak orang Melayu Langkawi. Suruh Rohingya ni halau balik ke Pulau Wasan-Syar. Suruh halau balik warga asing. Saya fight kerana saya kata apa? Rakyat Malaysia ada 32 juta, pengangguran banyak. Sebab apa? Sebab peluang-peluang diambil oleh warga asing. Awak, rakyat Malaysia langsung tak boleh jadi buruh ke? Ada rakyat Malaysia yang boleh jadi buruh. Ada rakyat Malaysia yang boleh masuk dalam industri perkilangan. Sepatutnya kilang kena offer dulu. Ambil dulu pekerja Malaysia. Tak cukup. Berapa banyak tak cukup? 5% tak cukup. Baru import daripada luar. Ini dah. Ambil pekerja asing dulu. Tak cukup. Baru ambil rakyat Malaysia. Terbalik. Patutnya keutamaan diberi kepada rakyat Malaysia. Begitu jugalah bila warga asing ni banyak, maka mereka akan mengambil alih industri-industri penting. Sebab tu kena buat dasar baru kerajaan. Bila warga asing masuk dalam negara kita dalam sektor 3D selama 4 tahun. Lepas 4 tahun mereka kena balik semula ke negara mereka. Ini dah. Mereka boleh kerja kat tempat lain. Mereka boleh buka kedai runcit. Penguasaan lemah, pejam mata, penuh dengan rasuah. Ini yang berlaku dekat Malaysia. Mereka tidak ada permit. Mereka boleh buka kedai. Sebab apa? Lesen kedai mereka itu adalah penjawat awam yang buka kedai bagi mereka berniaga. Ini jadi masalah. Berlambak kes macam ni. Sepatutnya ini yang diselesaikan. Helikopter pak dia kot. Rakyat Malaysia datang cuti raya, nak cuti 2 minggu, Fik. Susah sikit. Tak semua macam tu. Okey tuan-tuan. Siapa-siapa yang belum masuk lagi grup Friend of Muhammad Shafiq Abdul Halim tu, boleh kliklah masuk tuan-tuan. Kita nak ramai dalam tu. Supaya bila tuan-tuan duduk dalam ruangan live ni, tuan-tuan mungkin hanya boleh tulis dalam ruangan komen. Saya boleh baca mungkin ada certain part macam hari ni. Tengah duk buat live, dia punya komen masalah kena pakai 2 telefon. Sukarlah. Tapi kalau tuan-tuan ada artikel tuan-tuan nak tulis, tuan-tuan boleh masukkan dalam Friend of Muhammad Shafiq Halim tu. Semua orang boleh baca pandangan tuan-tuan. Semua dapat belajar daripada apa yang tuan-tuan tulis. Bagi link tu ada dekat situ. Type je Friend of Muhammad Shafiq Halim. Aku banyak kali kena waktu minta kerja. Sorry, we only want Chinese or foreigner worker. Ini yang jadi berlakunya. Okey tuan-tuan. Saya rasa kita pun telah melewati 1 jam live kita untuk malam ini. Esok kita akan bersiaran lagi insyaAllah. Mengulas berkaitan dengan isu-isu semasa bersama dengan saya Muhammad Shafiq bin Abdul Halim daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia bahagian Alutstar Kedah. Okey tuan-tuan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.